COVID-19 dan banjir, jumlah kemiskinan itu bertambah. Tak malu, tidak mengaibkan kita kah? Bagi negara yang kaya begini mengizinkan keluarga kita, balak mereka ambil. Kepentingan minyak dan kontrak mereka sapu. Kontrak-kontrak berbilion. Dari YMDB ke 5D sekarang, DNB. Sama saja. Pimpinan silih berganti, politik pilih berganti, tapi perompak, perangai, bobrok, buruk itu terus melanda rakyat kita. Sebab itu kita harus bangkit dan lawan tetap. Ini sebabnya mengapa suara kita harus berbeda. Saya bangga pada tengah ini kerana AMK nampak awal siap jentera dan cukup semangat dan committed. Dan bila dengar ini suara dan juga Ketua AMK Surah Kemal terakhir juga isu-isu ya, isu rakyat. Ini yang penting. Orang yang menilai percaturan politik semasa melihat kepada pertembungan dan pembenturan idea atau kekuatan, dia mengandaikan bahawa semua parti politik itu lebih kurang sama dan tokoh-tokoh politik itu juga sama. Dia lupa bahawa kita dapat menyelami dan meneliti sosok dan idealisme perjuangan. Ada perbezaan dia. Benar, dalam mana-mana sistem politik, pertarungan itu menuntut suatu pihak menang. Tetapi kita kemenangan itu sendiri pun kita syaratkan. Kemenangan itu bukan sahaja kadar kuasa, tetapi pertanggungjawaban bagi golongan berkuasa yang disebut democratic accountability. Sistem demokrasi itu membolehkan orang bersuara, memberi pandangan. Tetapi sistem demokrasi itu hanya mampu berhasil sekiranya ada pertanggungjawabannya, accountability. Dan kita dengan ketempangan sistem demokrasi, tapi rusak kerana pertanggungjawaban ini tidak ada. Saudara Kemal cerahkan beberapa isu rakyat yang menyentuh utamanya kalangan muda, tapi tidak ada pertanggungjawaban di kalangan politik penguasa ada sekarang. Sebab itu bila kita katakan suara anak muda itu, dia bukan sahaja suara anak muda, tapi suara anak muda sebagai conscience rakyat, suara hati nurani rakyat. Ini yang meletakkan perbezaan kita di kalangan anak muda AMK dengan kerja-kerja anak-anak muda. Bahawa suara mereka mesti mewakili suara rakyat. Dan rakyat yang majoriti ini adalah rakyat yang tersisih dan derita. Bukan percaturan kaum, percaturan golongan berkuasa dengan kepentingan rakyat. Golongan yang merampok kekayaan dengan golongan yang tertekan dan tertindas kerana sistem itu yang menekan. Dan yang kita bicarakan apa? Kita bicarakan soal hak, soal ekonomi, soal budaya, mutu pendidikan, peluang kesihatan awam. Ini yang tidak masuk dalam pertimbangan dan perkiraan parti-parti politik biasanya. Ada kalangan yang menyuarakan pandangan golongan elit, sama dia muda atau wanita atau yang tua, mewakili satu pandangan, bercakap soal institutional reform. Ya, kita mahu ada reform institusi, SPRM, Badan Kehakiman. Tetapi yang juga mendesak adalah isu rakyat, pengangguran, kemiskinan yang terus melebar pasca COVID-19 dan banjir. Jumlah kemiskinan itu bertambah. Tak malu, tidak mengaibkan kita kah? Bagi negara yang kaya begini mengizinkan keluarga kita dihimpit dan beberapa kelompok kecil terus merampok kekayaan sesuka mereka. Balak mereka ambil.
Kepentingan minyak dan kontrak mereka sapu. Kontrak-kontrak berbilion dari YMDB kepada 5D sekarang, DNB. Sama saja. Pimpinan silih berganti, politik pilih berganti, tapi perompak, perangai, bobrok, buruk itu terus melanda rakyat kita. Sebab itu kita harus bangkit dan lawan tetap. Ini sebabnya mengapa suara kita harus berbeda. Ya, kita harus merangkul semua, ya. Sebab itu kekal dalam Pakatan Harapan. Kerana teruji semangatnya, kesediaan bekerjasama. Tetapi kita harus ingat landasan keadilan dan reformasi. Dulu bila 1999 dia kata agendanya hanya bebaskan Anwar. Lepas itu parti ini akan lingkup. Tetapi mereka lupa bahawa kita tuntut sejak peristiharan Permatang Pauh 98. Kita mengandaikan satu parti yang mempertahankan aspirasi rakyat. Ya, majoritinya umat Islam dan Melayu. Tapi tidak pernah meninggalkan dan menyisihkan, meminggirkan atau merendahkan martabat kemanusiaan. Walaqad karramna bani Adam, kerana kita yakin Allah mengangkat keturunan Bani Adam itu. Maknanya faktor manusiawi. Maka kalau itu yang dibicarakan, dimensi manusiawi itu dalam pemerintahan harus ada. Maka perwakilan mesti ada. Parti yang majoritinya Melayu tetapi mewakili semua kaum. Dan dalam pilihan raya mesti ada kesungguhan kita. Betapa sukar pun. Saya sementara tadi di Ulu Tiram dengan Syed Ibrahim. Majoriti Melayu. Diikuti Cina. Kemudian India. Kecil. 10-13% mungkin. Calon kita India. Jadi naratifnya nanti di situ adalah kawasan majoriti Melayu harus Melayu. Kalau itu diambil sebagai pertimbangan, dimensi manusiawi dalam politik itu tercalar. Kerana godaan minoriti itu kekal minoriti di semua kawasan dan tidak mungkin diangkat sebagai kaum, sebagai mewakili satu kaum. Maka oleh demikian, keadilan mesti berfikiran mengikut kerangka lebih besar. Majoriti calon dari 56 di Dewan Undangan Negeri atau 222 parlimen, Dewan Undangan Negeri Johor 56. Itu majoriti besar Melayu dan Bumiputra kerana demografi penduduk. Tetapi kalau tidak dipikirkan kepentingan meletakkan calon kaum lain, termasuk India dan China, maka kita tidak boleh menganggap kita ini dari segi democratic accountability satu negara pelbagai kaum dan agama sebagai adil. Orang tanya, dan saya masih ingat sebelum pengkhianatan dan langkah syaratan, pemimpin mereka dalam pertemuan dengan saya mengatakan, inilah peluang kita meletakkan satu negara Melayu Islam. Ya, kita selalu ni Melayu kafir ya, selama ini. Ini peluang. Jadi sepatutnya saya dengan basis daripada zaman ABIM dan PKPIM dulu patutnya mendukung kerana asas Islam. Saya jawab, saya bertanding di Port Dickson, majoriti Melayu diikuti oleh Cina dan sekitar 11% India. Di kalangan pengundi India itu hampir 90% mengundi saya. Di kalangan pengundi Cina hampir 80% mengundi saya. Di kalangan pengundi Melayu yang berpecah, ya, pada UMNO, PAS bersatu, maka hampir 60% mengundi saya. Jadi bila saya balik ke Port Dickson, kau jumpa orang India, saya nak kata apa?
Porah. Tak penting. Manusia jenis apa saya? Bila turun pilihan raya, calonnya Anwar, seorang Melayu Muslim, memohon dukungan daripada India, Hindu, Tamil dan lain-lain, dan juga Cina. Sebab itu saya bagi tahu, jawapan saya ialah saya ada maruah. Ini istilah yang digunakan di sini. Honor and integrity. Maruah daripada perkataan Arab, muru'ah. Manusia itu, dimensi manusia yang bedakan dengan haiwan, kerana dia ada honor and integrity. You boleh ada kuasa, boleh gemerlapan, boleh ada kekayaan yang melimpah, ilmu yang tinggi, tapi tidak ada maruah, dimensi manusia itu tercalar. Maka oleh demikian, kalau saya mau dukungan orang India di Paulistan, tidak wajar saya mengenepikan perwakilan mereka dalam pemerintahan negara ini. Tak siapa mungkin nafikan tentang majoriti Melayu, Bumi-Putra sebagai tunggak dan asas negara kita. Malah dalam naratif, dan saya ingatkan anak-anak muda, ya, jangan oleh kerana kita nak dapat sokongan satu kaum Cina atau India atau orang bandar, kita jadikan naratif seperti mana berlaku sekarang, aksi menyelar dan menyerang orang-orang Melayu saja. Tengok penulisan-penulisan, politik salah Melayu, ekonomi salah Melayu. Padahal yang merompak itu Melayu pun, Cina pun, India pun, Iban pun merompak juga. Mengapa bila mari soal hak semua, bila rompak Melayu saja salah? Begitu juga tentang kezaliman. Jadi kita harus ingat, kalau kita berkatakan kita ini parti pelbagai kaum, maka dia harus menekankan soal sistem, soal dasar. Rasuah ini benar lebih tercemar pimpinan Melayu kerana mereka majoriti. Selama ini Perdana Menterinya, Menteri Kewangannya, Menteri Kanan semua Melayu. Tetapi saya tidak setuju. Sementara kita tidak mau race card politik kaum, kita juga tidak mau serangan terhadap kaum Melayu itu keterlaluan seperti yang berlaku sekarang di kalangan akademik, sarjana, political analyst. Proses itu fraudulent dan kritikan itu tidak munasabah. Jadi saya nak pertahankan bahawa majoriti Melayu itu tak terkesan dengan dasar itu memunggah kekayaan. Ada banyak bilioner. Malam tadi saya sebut umpamanya, ada mantan menteri meninggal, bergaduh antara mertuanya dengan isterinya. Bergaduh apa? Harta berbilion ringgit. Kes satu persatu di mahkamah, isu rasuah dan harta berbilion ringgit. Ada yang pemimpin MCA kata tidak terlibat selama ini. Dia buta sejarah. Bahawa pimpinan MCA yang tercalar juga banyak. Cuma pada masa itu Perdana Menteri tidak ambil tindakan. PKFZ itu berbilion ringgit juga, melibatkan pemimpin MCA. Jadi jangan, bagi saya bukan soal parti, bukan soal kaum, tapi soal sistem yang bobroknya harus dirubah. Ini artinya reformasi. Demokratik, ekonomi yang menjaga rakyat.